app yang ada dalam handphone. Itu app yang ada dalam handphone. Tak ada isu pun yang itu. Yang isu dia sekarang ni software-software yang dibawa kepada broadcast. Macam cikgu sebut dah awal tadi. Finacle, Metrop, Avid, Adius, Final Cut, Adobe Premiere. Itu semua software yang untuk edit broadcasting punya, seperti drama, dokumentari. Dan untuk edit filem, dia orang banyak menggunakan FCP, Final Cut. Kenapa Final Cut? Dia punya ProRes. ProRes ni maknanya compression the quality dia. Apps ataupun software yang digunakan lebih power daripada software lain. Itu salah satu yang digunakan. Kenapa menggunakan Mac? Itu sahaja sebenarnya. Bukan kata ada sebab lain, tak ada. Right? So, bila kita dah renderkan software tu, nak jadikan dia master, dan baru kita buat kini transfer balik, software tu dia punya black. Dia simple aja. Video ni ada dua je. Video ni ada black and white. Video ni ada dua je, iaitu black and white. Video yang bagus bila black dia tinggi. Maksud cikgu, ni nak bagi tips Pernah ada siapa yang pernah melihat GoPro? Ada GoPro? Tak kisahlah GoPro tu Hero 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pun tak kisah. GoPro. Dan siapa yang ada action cam yang dia beli harga RM150? GoPro harga RM2,000. Cuba combine dalam shot yang sama, masa yang sama, waktu yang sama. Sebab GoPro tu black level dia tinggi. That's why solid gambar dia. Action cam tu didesainkan black level dia tu rendah. Untuk menghasilkan black level yang tinggi, mekanisme teknologi yang tinggi dan mahal. Itu sebenarnya. Baru dari segi sampling color. Baru pernah dengar tentang sampling color, warna, iaitu RGB, red, green dan blue. Alright. Okay, so ada soalan yang lain? Ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya lagi tak? Okay. Tengah blur juga cikgu-cikgu. Tak pernah editing tapi minat nak belajar. Good. So don't worry. Tengah blur juga. Okay. Rashidi, guna DJI Mavic mini drone aja. Alright, good. Color correction tu apa cikgu? Okay, good. Sikit lah. Right, so pergi dekat auto dengan manual. Okay, right. Okay, so dari segi color correction, simple nanti kita belajar semua ni. Nanti kita belajar sebenarnya. So maksud cikgu yang kita belajar color correction. Color. Sebenarnya masa kita shooting tu ada dua cara. Satu, kita dah setting color kita di kamera kita. Kamera DSLR, kamera video, kamera apa saja tu kita dah setting color separation dia. Kita dah settingkan dia punya grade color dia. Jadi bila kita balik editing, kita nak buat color grading. Okay, color correction dengan color grading sama. Pelan-pelan ya. Sebab dia very technically, perkataan terma dia kadang-kadang macam lain. Color correction ataupun color grading, benda yang sama. Right? So kita buat color grading. Untuk filem, pernah dengar filem filem ni dia orang pergi shooting adalah raw color, color plain. Color plain ni maksudnya kalau langit tu biru, biru saja, tidak terlalu biru yang kita menonton tu. Warna yang merah ni semua nampak flat color. So barulah dia orang masuk ke dalam editing. Bila dah siap video tu, filem tu dah edit, masuk dalam filem, dia panggil nak buat color balance ataupun color correction. Masa itulah dia menggunakan RGB. Ada software ataupun hardware ni nama dia Nakuda, DaVinci. Hari ni ramai menggunakan DaVinci. Mungkin pernah menggunakan Atem menggunakan teknologi DaVinci. Okey, mungkin tak pernah dengar nama Nakuda. Nakuda ni besar, red, green dan blue. So dia gradekan color.
untuk timbul. Kalau biru, ditimbulkan lagi biru. Kalau merah, ditimbulkan lagi merah. Kalau gelap, digelapkan lagi sikit supaya mood filem itu wow. Itu adalah color correction. Sama juga dalam software. Dalam software ADS pun ada color correction, ada color suppression. Dalam ADS juga ada grade color yang kita boleh balancekan kontras. Kita nak tinggikan kontras, kita nak rendahkan black label, ataupun kita nak blackkan tinggi, kita nak jadikan dia black and white pun still boleh. Tak ada masalah, tak ada masalah. Nampak tak? Ini dipanggil color correction. InsyaAllah cikgu cuba nak mengajar kita ni sedetail yang faham. Sedetail yang faham. Bila kita dah hasil video, kita tengok kualiti video kita. Walaupun kita hanya akan syuting menggunakan handphone sahaja. Walaupun kita akan syuting menggunakan handphone sahaja. Cuma bila cikgu dah pegang handphone, cikgu mohon sangat-sangat kalau boleh, right? Kalau boleh, bila syuting menggunakan handphone, tolong syuting dalam keadaan landscape. Cikgu dah pesan banyak kali dah. Tolong syuting menggunakan landscape. Jangan menggunakan portrait. Sebab bila dekat portrait, tak sama dah saiz video dia. Bila kita menggunakan landscape, baru kita akan dapat dia punya HD dia. Bila kita syuting video, ingat, alright, tangan kanan, ni cikgu tangan kanan, okey, cikgu nak syuting video ke depan, tangan kanan cikgu mesti pegang phone dan kamera ini, kalau kita lihat dari segi kamera, right? So kamera ini mesti berada sebelah kiri. Sebelah kiri cikgu. Kamera mesti berada sebelah kiri. Jangan sesekali terbalik. Kamera pula duduk sebelah kanan. Nanti dekat editing, kepala jadi ke bawah. Kepala jadi ke bawah gitu. Pusing. So, mesti dalam posisi yang begini, tangan kanan pegang handphone, right? Kamera mesti berada sebelah kiri. Barulah dia mendapatkan actual HD yang kita nak edit nanti. Kalau kita shoot begini pula, foto, ini yang berlaku. Anda duk tengok video-video yang viral dekat TV3 keluar news tu, ada hitam kiri, ada hitam kanan. Sebab ini dah tak jadi HD. Ini dah jadi 4:3. So kena faham dekat sini. So first langkah yang paling awal sekali, faham waktu recording. Faham waktu kita nak syuting. Kalau kita nak syuting guna handphone, kita nak syuting guna DSLR. Jangan pula DSLR tu kalau kita dah biasa duk main ambil foto, kita pun nak main style macam tu. Tegak balik, tak boleh. Dia kalau melentang lah. Jangan difotokan. Kalau dah landscape lah. Sebab landscape adalah video. Okey, sebenarnya yang dia katakan kenapa landscape tu adalah video. Alright, so sebenarnya cikgu bagi begini. Okey right. Sebenarnya kalau kita syuting dengan HD 1920, dia antara sini right, ini ke sini adalah 1920 pixel dia. Right, dan di ke bawah adalah 1080. Sorry. 1080, right, good. So sampai sini. Ini sebab baru jadi HD. Yang ini baru jadi 2K. Pernah dengar perkataan 2K? Ini adalah 2K bersamaan dengan 1920 kali dengan 1080. Ini adalah 2K. Ini baru betul video kita adalah kualiti 2K. Right? So ini bila betul kualiti 2K. Ramai yang kena faham benda ni. Jangan nak ubah benda ni nak jadikan lain. There is a 2K. Inilah kualiti HD. Right? Kualiti HD yang kita ada sekarang ni. Okey, ataupun dipanggilkan Full HD, High Definition. Sebenarnya ada kesilapan ialah dia akan tulis begini. Ni ramai yang tak faham sebenarnya. Dia akan tulis Full
HD. Ini apa beza HD dengan Full HD? Ramai yang tak faham. Apa beza HD dengan Full HD? Dia keluar teknologi Full HD dulu. Dia keluar 1080 dulu. Right? Then kali dengan 720. Ni adalah Full HD. Bila dia keluar HD, High Definition. Bila dia keluar High Definition, baru dia baca adalah 1920. Lepas ni dia dah keluar baru lagi dipanggil UHD. Ultra High Definition adalah 4K. Ini yang sebenarnya kita perlu faham. Ini yang kita perlu tahu tentang teknologi. Yang ni teknologi ni jangan dianggap macam tak apa, ini bagi orang industri yang buat teknologi. So supaya kita kena buat teknologi. Okay, cut to 3. Right. Okay, good. So dah boleh faham dah sedikit. Maksud dia sekarang ni 2K, 4K. Tak apa. Nanti baru kita pergi. Software yang cikgu bagi boleh run sampai 2K je. Sebab software tu memang cikgu tak nak menyusahkan tuan-tuan dan perempuan. Walaupun laptop power. Sebab ada yang kawan-kawan kalau dia run 4K, terus dia akan jadi keras. Tak apa, 2K pun dah cukup dah. Paling tidak pun kita run 1280 kali 720 pun dah cukup bagus. Sebenarnya, right? So ada soalan? Ataupun ada yang berminat nak tanya? Cik Carol? Right. Salam cikgu, nanti belajar angle esok. Ya. Sebab dalam editing, dia begini dalam editing, kita go to editing. Cuma cikgu cuba terapkan aja angle dan shot, insyaAllah. Okay? Right. Lepas tu, log file. After Effects boleh select sikit dalam selipar cikgu. Right. Ada soalan? Baik. Good. Okay. Right. Terima kasih. Soalan dia, sebab kita dah beli kamera 4K. Malaysia ni suka downgrade. Kita dah beli 4K. Kita dah beli kamera DSLR 4K. Kita dah beli belanja lebih kurang 18,000 untuk kamera yang ditulis 4K kat badan tu. Ultra high definition. Dahsyat. Hebat. Terbaik. Tetapi bila awak balik saja ke studio, haram. Tak boleh edit. Sebab bila nak edit ni, begini dia jadi dia. Sampai ke malam pun masih lagi duk bergerak. Satu frame. Yes, good. Ini sebenarnya yang berlaku dekat Malaysia. Okay, kita tengok sekini. Okay, right, ni yang berlaku dekat Malaysia. Simple aja. Kita mampu beli kamera 4K. That is a 4K, good. Lepas tu bila kita dah shoot dengan 4K, then kita punya card, right, kita send balik kepada laptop. Ini ramai yang melakukan, right. So laptop, right. Lepas tu software. Okay, good. So kita dah mula dah. Ini kita shoot dengan 4K. Dah lah 4K, card dia pun kena besar. Sebab size dia besar. Ultra high definition 3,000 lebih sebenarnya, right. Then laptop. Laptop kita ni support ke tak untuk 4K? Maksud dia, kita mampu beli kamera. Kita mampu beli kereta yang CC dia sampai 8,000. Mampukah kita nak drive, ataupun mampu kita nak driving dengan kelajuan itu? Ataupun kita tak ada lesen pun nak bawa sampai motor besar 1,000 cc, 2,000 cc. Macam tu lah, right. So kita kena upgrade laptop kita. Laptop kita pula mampu hanya 2K je. Ini soalan Cik Khairi tadi. Mampu 2K je. Tak nak kena edit 2K juga. 1920 kali 1080. Tak nak. Boleh. Okay, good. So bila dah ada macam ni, alright. So sebenarnya Cik Khairi simple je. Bahan 4K kita tadi, kita boleh ada dua cara. Satu, kalau nak mudah, nak ringan kerja video kita, ialah kita kena convert
kepada 2K. Daripada 4K, daripada kita punya tadi 4K 4K, right? Ini dipanggil UHD. Sorry. Okey, yang ini dipanggil UHD, kita convert, downgrade kepada 2K. Okey, kepada 2K, right? HD, then lepas tu baru kita nak send kepada editing yang ni. Okey, itu satu part. Okey, ataupun yang ini kita send ke editing juga. Tetapi masa dekat project file editing tu, project file, okey, yang ini kita dah siap tukar kepada project file 2K, iaitu 1920 kali dengan 1080 yang cikgu sebut tadi. So masuk dulu siap-siap dah dalam project file kita. Right. So bila dah masuk dalam project file, automatic kita dah reduce about the solution size. Maksud dia 4K ni begini. Semalam ada tengok tak berita harian anugerah AJL. Alright, tak kisahlah siapa menang ke tak menang ke, lantok lain cerita. Yang cikgu nak tegur ialah berapa screen, big screen yang digunakan semalam. Please, come on. Kalau siapa yang tengok. Berapa screen? Berapa screen yang digunakan? Screen tu yang ditayang macam-macam tu. Berapa screen yang digunakan? 7. Okay, good. So, siapa yang kata 7? Alright. Berapa screen? 3. Alright. So, berapa screen yang ditengok? Tengok betul-betul. Berapa sebenarnya? Kiri, kanan, belakang ada 2. Satu yang digantung, satu yang di bawah. Lepas tu lantai dan di depan. Tak kurang daripada 6 ke 7 big screen. Dan soalan cikgu, saiz yang sebelah kiri, saiz yang sebelah kanan, saiz yang belakang, berapa besar saiz skrin itu? Okey, kalau siapa dapat jawab, kita bagi hadiah anugerah juara lagu. Berapa besar saiz itu? Tu maksud dia. Ini maksud dia, saiz yang kita nak tayangkan dalam skrin itu. Big screen dipanggil big screen. Bila big screen, dia ada saiz dia. Walaupun dia di puzzle, dia boleh dihasilkan berapa besar saiz. Untuk mendapat kualiti yang bagus, malam ni run by 4K. TV3 baru first time run the very high resolution quality malam tadi. Right, on YouTube. Maksud dia dia gunakan kamera spider cam yang kita tengok World Cup tu. Cuma operator dia agak barulah, terbabas 2-3 kali. Right, so maksud dia big screen tu dia run by 4K untuk mendapatkan high resolution. Tetapi kalau ada laptop, ada komputer yang tak mampu nak support untuk dia run semua 4K, hang. Dia akan jagged, dia akan jadi jagging. So kalau saiz video yang dibuat tu pula, kalau saiz kecil, dia enlarge. Bila dia enlarge, dia akan pecah pixel yang ada kat tepi ni semua akan nampak jadi kotak. So that's why bila kita shoot dengan 4K, Cik Khairi, kita edit dengan 4K tak ada masalah. Dia telah dikompres untuk menjadi kecil. So bila dikompres menjadi kecil, so kualiti dia mendapat kualiti yang 4K, tetapi playback dia adalah playback 2K. Right. So sebenarnya semalam ni berapa laptop yang digunakan untuk playback screen. Berapa laptop yang ada 5 skrin semalam yang di playback? Berapa biji laptop? Berapa biji laptop? Tak tengok cikgu tak apa, tak tengok bagus, selamat. Kalau tidak sakit hati.
Okey, sebenarnya dia menggunakan satu atau dua laptop saja, menggunakan software Arena. Arena tu apa pula cikgu? Masalah kan. Software Arena ni untuk buat VT playback yang boleh separatekan visual ini akan pergi monitor B, visual ni akan pergi monitor C, dan visual ini akan combine 5 monitor sekali dalam satu software tadi. Itu nama dia Arena Resolution. Okey, tak apa. Tak ada dalam kelas editing yang tu. Saja je nak bagi nampak apa yang sebenarnya video. Sebab video ni besar. Kalau kita foto ni one frame is a one shot. Video 24 frame baru 1 saat. Video 30 frame, video 50 frame, video 120 frame. Dalam video pula ada I, ada B, ada P, ada interlace, ada progressive. Apa benda semua tu? Right? So, tak apa, jangan takut, relax. Ini baru hari pertama. Dah berasap kepala dah tu, kan? Relax sekejap, slow. Okay, right. Ada soalan yang lain nak tanya? Okay, pada cikgu di tim bagus di komputer, handphone sebab phone sekarang pun canggih. Right, okay, good. Simple aja. Komputer ataupun editing. Kalau komputer pun masih lagi DDR2, macam itulah. Sebab komputer yang zaman DDR2 bagus zaman itu. Sebab video pun waktu zaman DDR2, DDR1 tu, video dia saiz kecil. That's why dia boleh menggunakan. Hari ni bila zaman HD, zaman 4K, so DDR2 dah memang tak boleh pakai lagi dah. Dia kena run DDR5, 6, 7 apa semua. Itu maksud dia kalau pergi pada laptop. Tak salah. Tak salah. Kalau kata nak menggunakan laptop, nak gunakan handphone. Handphone sekarang dah canggih. Yes. Tapi problem dia handphone, jari kita ni besar. Bila jari besar, kita nak tolak si A, pergi tolak B. Kita nak potong one frame, kita potong habis satu frame. Itu beza dia. Yang kedua, dalam editing ni, sebab dari segi apps dia yang kecil, so tak banyak sangat function dari segi grafik, dari segi tag, dari segi cutting point by frame. Itu saja. Still boleh guna untuk yang buat news, buat media sosial. Seperti kalau kita nak hantar pergi syuting, kalau kita ikut kita punya pengarah, pergi shoot, bila dia dah pergi ke Dewan Makan, kita kena edit video tu, masuk tajuk di depan, right? Ataupun montas dah siap dah, kita get ready, masuk, dan kita edit ucapan dia tadi, dan belakang terbitan logo unit kita, tampal and play. Dah. Boleh? Tak salah. Sebab tu kata tadi, mengikut kepada keperluan, mengikut kepada situasi, mengikut kepada kehendak. Tetapi kalau nak edit untuk video montas pelancaran, walaupun video montas pelancaran 1 minit 30 saat sahaja, tetapi memerlukan prosesor yang besar untuk nak masukkan semua. Bila dalam lebih kurang 12 frame, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, baru separuh frame, separuh saat, 30, not 30, 1 saat 25 frame, separuh saja, half second pun dah 12 frame. Itu beza dia dari segi laptop. Okey, terpulang, tak kisah. Sebab ada yang suka menggunakan laptop sebab daripada laptop boleh keluar dekat big screen. Boleh keluar dekat big screen, nak nonton, senang nak tengok. Right. Dia begitu. Okey, so good. So ada soalan yang lain? Tuju cikgu, saya baca edit. Okey. Saya edit di KineMaster, ada part kena edit guna Sony Vegas sebab part cutting tu agak terhad, tapi template kat KineMaster seronok guna. Right. Okey. Cikgu dah jawab dah. Sebenarnya
Kita buat editing, kita jadi editor. Kita suka nak buat kerja-kerja editing. Tapi kerja susah pun kita suka buat. Orang yang suka buat kerja susah ni orang yang hebat. Sebab few shot yang dia nak menggunakan efek daripada KineMaster. Efek daripada KineMaster tu dia suka samp gerak, sup and samp keluar. Dia suka shot itu, tetapi dalam software lain tak ada. Tak ada. Okey. Maksud dia ambil 2 shot atau 3 shot buat masuk dalam KineMaster, buat saja efek tu dekat situ. Bila kita dah buat efek dekat situ dan kita save. Selepas kita save, baru kita bawa keluar, kita edit dalam Sony Vegas. Dah. Sama juga kalau kita suka dengan template After Effects. Kita pergi dekat After Effects, kita edit sekejap, 15 saat, save, pindah dalam Sony Vegas. That's right. Jangan ingat satu software ni masuk dalam tu, proses keluar, macam apa kita panggil? Apa ni, bukan kawas, apa ni, Adobe. Satu mesin aja. Buat masuk, baju, sap, bos sabun, dah. Tunggu sekejap lagi, siap, kering. Terus pakai balik, keluar kedai. Tak boleh macam tu. Dalam editing tak. Dalam editing tak boleh begitu. Jangan duk ingat, saya tak pandai software itu, jadi saya tak nak gunalah, saya guna dekat ni je. So, saya tak pandai yang ni, jadi tak boleh. So, that's why cikgu cakap awal lagi, very subjektif. Cuma macam mana kita berusaha. Kalau kita suka dengan KineMaster punya efek, kita edit sampai that dalam KineMaster, kita save, jadikan dia MOV, pindah balik dalam Sony Vegas. That's right. Okey, tapi cikgu kadang-kadang banyak guna app campur quality video akan pecah pixel. Tak. Salah tu. Salah kepahaman. Salah akidah. Akidah salah. Jangan kata, oh cikgu saya guna 5 software, tapi last kali gambar saya jadi hancur, koyak habis cikgu. Salah akidah. Sebab, okey, cikgu pergi kepada satu cara, iaitu asal video kita adalah 2K. Okey, lepas tu kita pergi edit dalam KineMaster. Okey, right. Lepas tu kita pergi edit pula dalam Sony Vegas. Okey, lepas tu then baru kita masuk pula final pergi kepada After Effects. Cikgu buat shortcut AF. Okey. AE After Effects. Last kali baru kita pergi kepada software apa pula ni? Sony Vegas and then KineMaster, right. Okey. Ni final Okay, good. So sebenarnya bila kita dah pergi KineMaster, bila kita save juga, right? Bila kita save dalam MOV, apa size video yang kita save? Adakah kita masih save dengan 2K? Adakah kita masih save dengan 2K? Ini penting jangan silap dekat sini. Lepas saja MOV 2K punya video. Ni is important. Jangan cuba save size 480. Bila size 480 kecil. Right. So ini yang masalah yang ramai tak faham. Okey, contoh kat sini. Tengok balik kepada skrin cikgu dah lukis Right. Sebenarnya size video kita tadi adalah 2K. Ini adalah 2K. Ingat 2K. So apa pun sampai bila pun jangan cuba downgrade. Walaupun zaman analog dulu, yes. Sebab dia zaman wave. Bila A transfer ke B, B transfer ke C, C transfer ke D. Last kali hijau video tu. Sebab konsep duplicate. 100 jadi 75, 75 jadi 65, 65 jadi 45. Tapi konsep digital binary 0110, yes. 0.5% saja dia downgrade. Okey. So bila kita dengan 2K 1920 kali 1080. Jangan sesekali kita save berubah daripada size ini. Oh 1080.
Bila kita dah go to 1080, kita dah downgrade. Dah kecil dah video tu. So, video tu dah jadi kotak dekat tengah. Nampak? Kalau kita save pula video kita size 480. Last kali kita masuk balik ke dalam editing, kita nak buat balik 1920 kali 1080 2K, pecah. So maksud dia kita kena faham dekat mana yang kat mana suppression yang telah diperkecilkan tadi. Bila kecil nak masuk balik, dia kena strength balik. Size besar, pecah tak? That is dah mula faham dah. Dan cuba kena belajar faham. KineMaster, iMovie yang ada dalam phone, apa size video yang dia save. Jangan silap kat situ. Jangan ingat semua software. Sebab tu cikgu sebut awal lagi. Satu software untuk broadcasting seperti Adobe Premiere, Final Cut, Metrok, Edius. Ini software-software yang memang kalau kita edit, kita duplicate dengan size 2K. Belum lagi pecah sebenarnya. Tetapi bila kita start daripada edit menggunakan Adobe Premiere, lepas Adobe Premiere kita transfer pergi edit pula dalam handphone guna KineMaster, lepas tu kita save balik, kita masuk balik dan kena lihat dekat situ dekat KineMaster, betulkah dia save kita dengan high resolution. Sebab tu akan pecah tadi. Okey, ada soalan yang lain? Good, ada soalan? Ataupun nak bercakap, nak tanya? Syazwan, betul tu Zamri, tak banyak lagi nak belajar ni. Set export quality sama. Alright, good. Alhamdulillah tak ada rosak quality setakat ni. Okey je, right. Okey, so alhamdulillah hopefully boleh faham apa yang cikgu nak sampaikan. Pagi ni kita sharing dulu, kita selesai masalah dulu, kita set the mind dulu. Kita go to the nawaitu kita dulu. Kita go to the direct to the point dulu. Apa kita nak buat. Boleh? Okey, yang lain ada soalan? Muhammad Zamri, okey tak? Adnan, boleh ikut? Boleh tak? This good? Lain kawan-kawan, semua good? Boleh ikut ya? Bukan, cikgu takut cikgu ni terlalu laju. Hari ni kita menyelesaikan masalah dulu. Yang memang membekukan dalam kepala, yang sentiasa duk fikir, software sama je. Yes, betul. Tetapi di sebalik software tu pun ada solution lain. Itu sebenarnya, right? Okey, dan kita akan start pergi kepada lagi software yang lain. Ada soalan ataupun ingin nak tanya? Okey cikgu, tak laju bah. Okey, right. So, cikgu, video boleh share spek laptop PC untuk editing? Boleh. Terpakai format video jenis apa? File kecil. Alright. Tapi gambar cantik. Okey, right. Simple. Bila kita dah faham, bila kita dah mula faham tentang format video, kita dah faham tentang size video, dan kita dah mula faham macam semalam ada satu call. Semalam cikgu tengah pergi ke hutan, relax, mancing kat sana, dapat satu call, cikgu, saya kena hasilkan video 400 megabyte saja. Video kena 3 minit. Dia nak 400 megabyte je. Tapi video tu 3 minit. Apa format nak pakai? Apa format yang dia nak pakai? Itu soalan dia. Right. So MP4 H264 tapi gambar cantik. Adakah kelajuan memori pun mempengaruhi editing? Contoh HDD dan right. So simple je. Bila penambahan komputer, SSD, RAM, processor, sama kelajuan sebiji kereta. Bila dia pakai turbo charge, sama juga. Maksud dia dari segi kalau kita melihat kepada kereta, kenapa kereta tu laju? Contoh CC 1.5 tapi turbo. Maksud dia kelajuan dia bersama dengan 2.4. Contoh. Jadi PC pun sama juga. Sebenarnya PC kita yang jadi yang bergerak tak bergerak tu, apa sebab dia? Apa kita faham tentang PC kita? Cikgu, saya baru beli PC. Mahal juga cikgu, tapi tak boleh lah cikgu, kadang-kadang dia jadi lagging.
Kadang-kadang hak bulat tu terlampau lama. Bila nak pergi ni? Kan? So sampai sudah sampai ke petang duk gitu je. Sebab apa yang penting sangat dalam kerja editing? Apa yang tadi cikgu sebut dia support untuk 4K. Dalam komputer tu kat mana yang sebenarnya support untuk 4K? Yang ni yang penting dulu. Kita perlu tahu dulu. Laptop kita tahap dia begini. So kita hanya mampu buat video untuk 3 minit saja. Jangan cuba-cuba nak buat video tu sampai 15 ke 30 minit. Sebab laptop kita tu mampu dari itu saja. Satu yang paling penting sebenarnya adalah graphic card. Support untuk video 4K adalah graphic card. Kalau graphic card tu tak support untuk 4K, memang tak akan boleh keluar gambar dia. Lepas tu baru kita pergi kepada prosesor dan RAM. Baru nak menggerakkan 4K tadi. Tapi kalau graphic card sendiri pun dah tak boleh support, gelap lah. Gelap. Black. So kita kena faham benda tu. So besarkan dekat part graphic card. Bila besar part graphic card, baru kita besarkan ikut RAM kelajuan yang kita nak. Okay? Right. So cikgu ada slow motion, mohon pandangan. Adakah baik masa shoot dia slow mo or software editing? Right. Prosesor apa cikgu gunakan? Okay. Kalau untuk phone pula apa jenis? Okay, right. Simple. Ada soalan cepu mas tadi. Soalan cepu mas ialah slow motion. Ini soalan dia. Cikgu ulang soalan dia. Right? Cikgu ulang soalan. Mungkin ramai takut tak faham soalan dengan jelas. Okay. Adakah perlu semasa kita shooting, semasa kita shoot, kita dah slow mo? Kita dah slow mo. Slow S-L-O-W. Slow motion. Okay. Adakah masa kita shooting? Ini masa shooting. Right? Adakah boleh kita nak pakai masa shooting ni? Ataupun kita buat semasa editing? That's right. Okay, so jawapan dia senang aja. Kalau seandainya kita dah buat slow motion semasa shooting, jangan harap nak suruh buat normal balik. Tak boleh dah. Waktu kita shooting, kita dah plan. Waktu kita nak buat slow motion, memang shot ini kita nak slow motion. Yes. Tulis dalam skrip itu, that part shot that is a slow motion. Tapi kalau kita dah buat slow motion dah semasa di lokasi, memang dah bergerak lembut slow motion dah. Hello cikgu, boleh tak kami nak lajukan semula macam normal balik? Tertelan Liu. Sebab boleh dilajukan boleh, tetapi gambar akan jadi lain. Sebab benda yang telah digerakkan dalam perlahan, satu saat dengan motion yang terlalu panjang, nak suruh speed normal balik kepada 100, dia akan rosak dari segi shot itu. Kedua, sebaiknya kita shoot dulu normal, dan size waktu kita shoot itu mesti at least besar size video dia. Apa yang dikatakan size video tu besar? Ni ramai tak faham ni. Okey, kita tengok dekat editing je screen Right. So masa kita shoot